Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat diberikan kesempatan, nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keamanan untuk kita bertemu dalam majlis ilmu, iaitulah membahaskan berkaitan dengan syaraful ilm, iaitu ilmu yang termulia, sebagaimana kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sesuatu ilmu itu mengikuti ataupun menuruti kemuliaan apa yang dibahaskan, apa yang diketahui. Iaitulah kita membahaskan berkenaan dengan Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah dan lagi mempunyai sifat-sifat ketinggian yang tiada tolak bandingnya. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan perbahasan kita berkait dengan nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijaksana, iaitulah pada ta'rif ataupun pada definisi makna nama Allah Al-Hakim. Kita masuk pada ta'rif yang kelima. Ini ta'rif dari sudut istilah, makna dari sudut istilah yang kelima. Maknanya sebelum ni kita dah berlalu 4 ta'rifan, 4 definisi ta'rif yang dikemukakan oleh para ulama berkait dengan nama Allah Al-Hakim. Kita dah bincang 4 makna. Jadi boleh rujuk pada kelas yang sebelum ini. Jadi hari ini kita nak bincang pada makna yang kelima, makna nama Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, iaitulah lahul hukmu fil ula wal akhirah. Al-Hakim maknanya bagi Allah, baginya yakni bagi Allah, al-hukmu fil ula wal akhirah. Tak nak ke sini. Baik, baginya al-hukmu maknanya hukum. Maknanya al-hukmu maknanya hukum. Baginya hukum, ketetapan. Fil ula wal akhirah, di dunia dan akhirat. Walahul ahkamus thalathah, baginya, bagi Allah juga, bagi Allah itu ada 3 hukum. Dia kata sini 3 jenis hukum. Ahkam yakni hukum hakam lah, hukum hakam. Iaitulah yang pertama, hukum hakam agama dan syariat. Yang pertama, hukum hakam agama dan syariat. Al-ahkamud diniyati asy-syar'iyyah. Yang kedua, hukum hakam qadari kauni.
Yang kedua, hukum hakam al-ahkamul qadariyatil kauniyah, hukum hakam kauni. Kauni, qadari. Qadari, kauni. Apa maksudnya kita bincang nanti. Sebenarnya kita dah sebut, tapi kita akan ulang baliklah apa maksud hukum hakam qadari dan hukum hakam qadari kauni. Ini sangat penting, sangat penting. Wal ahkamul jazaiyah, dan yang ketiga, hukum hakam pembalasan. Al-jazaiyah, pembalasan. Al-jazaiyah, pembalasan. Al-jaza' maknanya, al-jaza' maknanya kita kata balasan. Balasan. Jadi pembalasan ni, dia al-jaza' ni dia lebih umum lah. Sama ada balasan yang baik atau balasan yang buruk. Balasan yang baik kita katakan ganjaran. Ganjaran, pahala, ganjaran. Adapun balasan yang buruk kita katakan hukuman, uqubatan, uqubah. Jadi dia semua masuk dalam al-jazaiyah, al-ahkam al-jazaiyah. Baik, la yusyarikuhu fiha musyarik ataupun la yusyarikuhu fiha musyarik. Yang ketiga-tiga hukum ini, ketiga-tiga jenis hukum ini tidak dikongsi padanya atau tidak ada sekutulah, la yusyarikuhu fiha musyarik. Mana tidak ada sesiapa pun yang boleh masuk campur. Tidak dikongsi padanya musyarikun. Sebarang sekutu. Ini tidak ada yang boleh masuk campur lah. Maksudnya la yusyarikuhu fiha musyarikun, maknanya tidak ada sesiapa pun yang boleh masuk campur tentang hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dari sudut ketiga-tiga jenis hukum hakam. Baik. Jadi ini maksud yang kelima bagi nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Lahu al-hukmu fil ula wal akhirah. Bagi Allah hukum di dunia dan di akhirat. Maknanya apa maksud hukum di situ? Maka walahul ahkam ats-tsalatsah, maknanya hukum hakam yang tiga jenis. Jadi kita kat sini kita kena faham, bila kita bincangkan tentang nama-nama Allah, kita bincangkan tentang sifat Allah, kan? Al-qawlu fi sifat kal-qawli fi dzat. Kaedah yang disebutkan oleh ulama salaf. Al-qawlu fi sifat kal-qawli fi dzat. Perkataan kita tentang sifat-sifat Allah, termasuklah nama-nama Allah, kerana nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat-sifat. Maknanya kita kata al-qawlu fi asma'i was sifat. Al-qawlu fi asma'illah kal-qawli fi dzat. Al-qawlu fi sifat kal-qawli fi dzat. Terbalikkan, al-qawlu fi dzat kal-qawli fi sifat. Maknanya perkataan kita bila kita bincangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifatnya, jadi ia merujuk kepada zatnya. Itu satu. Yang kedua, maknanya bila kita nak bincang tentang sifat-sifat Allah, maknanya perbincangan kita hanya sebatas pada apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah.
maknanya tauqifi. Itu dua makna al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi dzat. Al-qawlu fi dzat kal-qawlu fi sifat. Maknanya kita tak boleh memandai-mandai lah. Maksudnya bila sebut tentang nama Allah, bila sebut tentang sifat Allah ni, tak boleh kita kata kita nak bagi berdasarkan pendapat kita, bahkan mesti kembali kepada nas, mesti kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kedua kaedah tadi. Al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi dzat, al-qawlu fi dzat kal-qawlu fi sifat. Dan kita pernah bincangkan pada kelas kita yang terawal berkenaan dengan kaedah tersebut, iaitu apa yang kita bincangkan dalam muqaddimah kelas kita, iaitu berdasarkan kitab Al-Qawaidul Muthla yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Jadi maksud di sini walahul ahkamus thalathah. Maknanya kita nak bincang Al-Hakim ni nama Allah yang merujuk kepada zat yang maha bijaksana, yang mempunyai sifat kebijaksanaan, yang mana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu dizahirkan melalui ketetapan hukum, al-hukmu fil ula wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Al-hukmu kat sini al-ahkamus thalathah, 3 jenis hukum. Maknanya perbahasan kita ni luas Kita jangan keliru dengan perbahasan dalam fiqh, dalam usul fiqh, dalam tajwid ke, dalam ilmu-ilmu lain. Yang tu ada punya perbahasan dia. Hukum dekat sini bukan hukum apa, bukan semata-mata hukum wajib, sunat, harus, makruh, bukan, haram, bukan. Hukum di sini kita bincang tentang hukum yang dalam maksud kesejagatan, maknanya yang luas. Disebut kesejagatan maknanya yang merangkumi, kita kata meliputi makna yang lebih luas, bukan makna yang terbatas. Ini kita kena faham. Al-ahkamus thalathah maknanya hukum hakam yang 3 jenis hukum hakam. Yang pertama al-ahkamud diniyati syar'iyyah. Kita tengok satu-satu. Al-ahkamud diniyati syar'iyyah maknanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang maha bijaksana, yang memiliki hukum hakam bersifat keagamaan dan juga syariat. Hukum hakam keagamaan, hukum hakam agama dan syariat. Maksudnya setiap manusia, setiap makhluknya, setiap manusia yang kita maksudkan sini manusialah. Kerana manusia mereka mempunyai agama secara fitrah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia secara fitrah, mempunyai agama. Jadi agama kat sini pun kita kena faham dengan makna kesejagatan, makna yang sejagat, makna yang luas. Bukan terbatas pada agama kita sahaja. Maknanya kita, kalau kita nak dapat pemahaman yang jitu, makna itu mesti sejagat. Maknanya, makna agama di sini termasuk agama-agama sebelum Islam. Sebelum Islam yang ada sekarang, maknanya agama yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kita maksudkan di sini adalah Islam yang khusus. Tetapi kalau kita maksudkan Islam, agama yang umum, maknanya semua agama yang diutuskan para nabi dan rasul adalah Islam, yang bermakna tauhid. Cuma syariat berbeza.
Jangan kita pening. Dia bila kita jadi pening ni sebab kita tengok dalam makna yang sempit. Bila kita tengok makna yang sempit tu jadi pening. Tapi kalau kita luaskan view sudut pandang kita itu, maka kita akan nampak dengan jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Ahadith Al-Anbiya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aula bin nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Wal anbiya'u ikhwatu li'allat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allati atau wa anbiya'un wal anbiya'u ikhwatun li'allatin. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Wa dinuhum wahidun." Kata Nabi SAW, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Akulah orang yang paling berhak terhadap Isa ibni Maryam di dunia dan di akhirat. Maknanya, aku orang yang paling dekat dengan Isa. Aku orang yang paling dekat, Nabi yang, Rasul yang paling dekat Nabi dengan Nabi Isa alaihi salam. Kerana selepas pengutusan Nabi Isa, tidak ada Nabi melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa alaihi salam akhir zaman akan turun mengikuti dan menuruti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Nabi, "Ana aulan nas bi Isa bin Maryam fi dunya wal akhirah." Di dunia dan di akhirat. So, nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dekat kita satu makna kesejagatan. Nabi tak kata Nabi Isa tu milik orang Nasrani. Nabi Isa adalah orang Islam. Nabi Isa adalah orang yang paling aku berhak untuk mengaku dia sebagai Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah sebelum aku dan selepas aku. Dia akan turun pada akhir zaman. Dia akan membunuh Dajjal dan dia akan menuruti syariatku. Itu maksud ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Itu ana nak bagi contoh dalil menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khitab, dalam ucapan baginda, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk melihat dengan sudut pandang yang luas. Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Kalau sudut pandang yang sempit, dia takkan nampak. Dia kata, yalah Nabi kita Nabi Muhammad je lah. Nabi lain bukan Nabi kita. Dia sempit. Buat apa aku nak ambil tahu pasal Nabi Isa? Itu bukan Nabi orang Islam. Ni sempit. Nabi Muhammad SAW tak ajar macam tu. Nabi Musa, dia Nabi Bani Israel, bukan Nabi Islam. Buat apa kita ambil tahu? Sebab anda pernah dengar orang cakap macam ni. Dalam kelas kita pun ada orang pernah cakap macam ni. Jadi kita nak tegur. Buat apa nak tahu pasal Nabi Zakaria? Nabi Zakaria bukan Nabi Islam. Buat apa nak tahu Nabi tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas ke Nabi apa? Mereka bukan Nabi Islam. Kita tahu Nabi Muhammad cukup lah. Ini sudut pandang yang sempit. Dan Nabi kita tak ajar macam tu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk melihat dengan makna sejagat. Kesejagatan. Aristotle ataupun Plato ada bincang tentang makna kesejagatan.
Tapi sebenarnya bukan falsafah. Sebenarnya falsafah tu ada yang maknanya betul, kan? Maknanya betul. Tapi sebenarnya kita lebih berhak untuk bawakan maksud tu. Maksud sejagat ni hadis Nabi ni. Buka dalam Al-Quran berapa banyak makna-makna yang maknanya kita nak bagi tahu kesejahteraan ni, maknanya menunjukkan sudut pandang yang luas. Disebut sebagai world view. Kan? Baik. Wal anbiya, kemudian Nabi SAW dalam hadis yang sama Nabi kata wal anbiya'u ikhwatun li'allatin. Maknanya apa? Nabi-nabi mereka itu adalah anak kepada bapa yang satu. Ikhwatun li'allatin. Nabi-nabi itu anak kepada bapa yang satu. Maksudnya agama mereka agama yang satu. Maksudnya agama mereka agama yang satu. Apa buktinya? Nabi SAW kata ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Kerana ibu-ibu mereka itu berbeza-beza. Ibu-ibu mereka itu berbeza maknanya syariat mereka itu berbeza. Hukum hakam syariat itu berbeza, tetapi agama mereka agama satu, maknanya tauhid. Agama mereka yang menyeru kepada tauhid itu satu. Sama. Kerana mereka datang daripada bapa yang satu. Nabi SAW bagi perumpamaan bapa. Ikhwatun li'allat. Maknanya saudara-saudara sebapa. Wa ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka berbeza. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan. Matal. Seorang bapa, anak yang sama, daripada bapa yang satu, tetapi ibu berbeza-beza. Jadi ibu berbeza-beza itu adalah perumpamaan bagi syariat Nabi-Nabi. Maknanya agama mereka satu, syariat mereka berbeza. Maknanya tauhid yang dibawa agama yang satu tu maknanya tauhid. Usul agama. Tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah satu, sama. Tetapi syariat berbeza. Syariat berbeza. Baik. Jadi itu maksud al-ahkamud diniyah asy-syar'iyyah. Hukum hakam agama dan syariat. Hukum hakam agama dan syariat. Yang pertama. Baik, apa kita boleh ambil contoh? Baik. Sangat banyak dalam contoh-contoh. Cuma ana nak bagi satu contoh yang dibincangkan oleh ulama tafsir. Tentang ayat dalam surah Sabah ayat 13, ayat 12 hingga 13. Sebab baru ni ada orang tanya. Ada orang tanya kita. Dia tanya surah Sabah ayat 12 hingga 13 tu. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Ayat berikutnya, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Orang tanya tentang ayat ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil. Maknanya pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam itu adanya mihrab dan tamathil, patung-patung.
adanya mihrab-mihrab dan patung-patung. Mihrab-mihrab ni tempat ibadat. Masjid-masjid dibina pada zaman Nabi Sulaiman, tempat ibadat. Tapi kalau kita buat cross check dalam tamadun dan juga dalam sebelum-sebelum Nabi Sulaiman dan semasa zaman Nabi Sulaiman, tidak dipanggil masjid lah. Mereka panggil temple. Janganlah keliru. Jangan keliru bila tengok tukar translate sikit kita jadi pening. Temple, oh ni syirik ni. Terus. Tak betul. Maharib ni maknanya tempat-tempat ibadat yang dikhususkan. Tamathil, patung-patung. Macam mana tempat ibadat ada patung? Ni muskil ni. Patung-patung bukankah ini adalah diharamkan dalam agama kita? Tadi kita kata agama para Nabi dan Rasul ni sama. Macam mana zaman Nabi Sulaiman alaihissalam patung-patung tu boleh dibina? Kenapa Nabi Sulaiman tak hancurkan patung-patung tu? Kat sini kita nak faham contoh tadi, ahkam ad-diniyah asy-syar'iyyah. Rujuklah dalam tafsir. Semua tafsir-tafsir ulama, mereka sepakat mengatakan patung-patung itu dibina kerana syariat Nabi ketika itu, yakni Nabi Sulaiman dan Nabi sebelum-sebelumnya, membina patung dibenarkan pada syariat mereka. Bukalah tafsir Ibn Kathir, bukalah Al-Baghawi, bukalah Muharrar Al-Wajiz, Ibn Atiyah. Buat patung tu mereka, bahkan patung yang mereka buat tu patung orang-orang soleh, patung orang-orang. Tapi macam mana zaman Nabi Nuh alaihi salam yang mereka buat berhala? Itu berhala, maknanya kita kena bezakan. Syariat yang datang selepas itu, jumhur ulama, jumhur mufassirin tak ada iskal dalam tafsir ayat ni. Sebab jelas kan, tamathil, patung, tak boleh nak takwil lah. Patung-patung yang berjasad. Itu dalam syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi bila datang syariat Nabi Muhammad, bila datang syariat yang Nabi kita Muhammad SAW bawa, maka seluruh wasilah-wasilah yang boleh membawa kepada penyembahan berhala dan syirik dihapuskan. Menunjukkan kesempurnaan agama kita. Maknanya agama yang memansuhkan seluruh keharusan-keharusan yang mungkin boleh membawa kepada kesyirikan, dan itu yang paling banyak berlaku. Sebab itu kalau kita tak pelik bila kita tengok macam bila ulama bahaskan tentang Zulkarnain. Siapa Zulkarnain? Ada pendapat sebahagian ulama menjazamkan, mereka mengatakan Zulkarnain itu adalah Alexander the Great. Tetapi datang kemusykilan. Kemusykilannya datang berpunca daripada kita mengukur zaman tu dengan zaman kita. Kita mengukur syariat pada zaman Zulkarnain dengan syariat kita. Itu jadi masalah. Itu jadi pening tu. Pasal dia kata, macam mana Alexander the Great tu, Zulkarnain dia lelaki yang saleh. Bahkan sebahagian kata dia Nabi. Tapi yang sahihnya dia seorang raja yang saleh. Ya Allah Ta'ala berikan kepadanya sebab-sebab, yakni ilmu pengetahuan dan juga kekuatan pemerintahan timur dan barat. Tetapi bila sampai maklumat tu, fakta tu sampai pada kita, kita jadi pening. Sebab apa? Sebab kita ukur zaman dia dengan zaman kita. Itu masalah. Nampak? Sedangkan ulama dah settle lah, ulama bahas. Macam kita baca dalam surah Sabah tadi. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil. Patung-patung tu kan. Maknanya zaman Nabi Sulaiman alaihissalam masih lagi diharuskan membuat patung-patung. Sebab itu kita tengok empire-empire yang hebat,
Kenapa banyak patung-patung kan? Kita tak boleh kata benda tu syirik terus. Atau benda tu, sebab kita kena faham, hatta ulama tafsir sebut patung-patung tu memang mereka dibenarkan untuk buat di tempel mereka. Gambaran tentang orang soleh, gambaran tentang orang-orang malaikat. Disebut gambaran malaikat pun dibuat. Tetapi bila datang ke syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara tersebut diharamkan. Tak bolehlah kita pergi bagi alasan ada dalam surah apa? Surah Sabah tadi, jadi kita pun nak buat patung. Tak boleh. Pasal dah dimansuhkan hukum tu. Apa yang kita boleh dapat daripada sini? Jadi tak peliklah kalau kita tengok kenapa ulama-ulama tafsir memberikan pendapat mengatakan Zulkarnain, jadi Iskandar Zulkarnain itu merujuk kepada Alexander the Great. Tapi datang kemusykilan pada sebahagian orang Islam, mereka mengatakan kalau dia orang raja yang baik, raja yang soleh, kenapa dia buat patung dia? Itu kan datang. Sebab kita ukur zaman dia dengan syariat Nabi Muhammad tak tepat lah. Satu lagi kita kena tengok juga dari sudut riwayat-riwayat yang cerita tentang peribadi dia pun boleh jadi tokoh tambah, boleh jadi kan. Itu satu hal lagi. Kita tak nak bincang pasal Alexander tu. Tapi nak bagi tahu kalau kita buka dalam kitab tafsir itu selesai. Maknanya tak ada isu. Tak ada isu kata syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan membuat patung. Diharamkan. Kata Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz disebutkan bahawasanya aku tidak dapati ada di kalangan ulama fi hadhihi millah, ulama-ulama, imam-imam, ulama-ulama dalam di kalangan umat Islam yang mengharuskan untuk membuat patung. Tak ada. Sebab apa? Sebab dah dimansuhkan. Dan sebab itu inilah antara karakteristik ajaran syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Maknanya apa? Kita pergi masjid sekarang ni memang murni masjid, tak ada patung, betul tak? Tak ada patung. Pasal apa? Pasal ikhlas kerana Allah, kerana murni kerana Allah. Tak ada patung-patung apa. Gambar pun tak boleh. Buat gambar orang soleh ke letak dekat dinding. Haram. Kan? Ada tak kita pergi masjid dekat Malaysia ni kita jumpa ada gambar wali ke dekat mihrab? Ada? Tak ada kan? Ada kita pergi mana-mana masjid dekat tanah air kita ni, kita jumpa ataupun di mana-mana saja di seluruh dunia, ada tak kita nampak patung? Tak ada. Ada tak kita nampak lukisan-lukisan macam dalam gereja? Tak ada. Itu menunjukkan apa? Kesempurnaan agama ini. Dan kelebihan dan kesempurnaan agama ini. Agama kita ni yang paling sempurna, Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi agama yang memansuhkan seluruh agama, seluruh syariat. Ini kita nak tekankan di sini al-ahkamud diniyah asy-syar'iyyah. Yakni milik Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam agama dan juga syariat. Dan demikian juga syariat-syariat yang sebelum kita. Kalau kita teliti, dan itu kita akan nampak kesempurnaan agama kita dan kita akan bersyukur kerana kita dilahirkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu cabang ilmu yang paling penting, yang sangat penting pada zaman ini. Untuk kita dapatkan keutamaan, untuk menambahkan keimanan kita. Baik, tunggu kejap.
Baik. Baik, disambung balik. Baik. Jadi al-ahkamud diniyati syar'iyyah ini sangat penting untuk kita perhatikan. Contoh yang lain kita tengok pada syariat-syariat yang ada pada agama yang ataupun syariat yang Allah Ta'ala utuskan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya agama Yahudi. Kita kena faham, agama Yahudi itu bukan agama yang Allah Ta'ala utuskan kepada Nabi Musa. Nabi Musa bukan Yahudi. Nabi Musa Bani Israel. Ini kena faham. Bila kita sebut agama Yahudi, maknanya ma yatabadaru fi zihnina, apa yang sampai pada bila kita dengar orang cakap agama Yahudi, maknanya agama yang dinisbahkan kepada Yahudi, iaitulah mereka yang berpegang dengan doktrin-doktrin Yahudi. Maknanya dia agama yang diselewengkan setelah Nabi Musa. Ini kena faham. Jadi macam mana kita nak ungkapkan Nabi Musa AS punya agama? Nabi Musa AS bukan Yahudi. Nabi Musa AS Allah Ta'ala utuskan dia dengan Taurat, syariat Taurat. Agamanya Islam. Agamanya Islam. Makna balik pada Nabi SAW punya hadis dalam Sahih Al-Bukhari kita bacakan tadi. Al-anbiya ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta. Maknanya sama macam Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa AS bawa Islam. Bawa Islam. Tetapi Bani Israel telah mengalami fasa-fasa keruntuhan, penyelewengan, pembuangan yang menyebabkan mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa AS, dan akhir sekali daripada fasa-fasa yang berlaku pada Bani Israel itu menzahirkan doktrin Yahudi yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. وقالت اليهود يد الله مغلولة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Semua ayat-ayat yang cela tentang Yahudi. Walan tarda anka al-yahud walan nasara. Semua ayat-ayat semua Yahudi. Allah cela Yahudi. Dia adalah doktrin yang lewat, maknanya doktrin yang agama yang diselewengkan jauh daripada syariat asal yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dalam ajaran Yahudi, misalnya, apabila baju seseorang terkena najis, baju orang Yahudi lah kan, bila terkena najis, dia tak boleh basuh, dia kena gunting, dia kena buang bahagian najis tu. Dia tak boleh basuh tau, dia kena, kalau terkena najis, sama ada buang ataupun dia kena gunting dan dia kena jahit. Dia kena gunting ataupun dia kena buang ataupun dia kena jahit, ataupun dia buang terus kalau kena najis pakai. Tetapi dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, kalau baju kita kena najis, kena buang ke, kena gunting ke tak, kena basuh lah. Hilangkan ain najis. Begitu juga taubat dalam ajaran Yahudi kan, pada asalnya. Maknanya kena bunuh sesama saudara. Itu asal dalam hukum syariat mereka. Tetapi dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, tak perlu bertaubat sampai menumpahkan darah kan. Jadi itu contoh. Banyak lagi, maknanya pengetahuan kita tentang al-ahkamud diniyah syar'iyyah ni perlu kita lihat dengan makna sejagat. Dengan makna sejagat. Maknanya kita kena tengok
dengan sudut pandang yang lebih luas. Itu Allah Al-Hakim, maknanya Allah yang maha bijaksana, dia menetapkan hukum hakam agama syar'i, yang apa, agama dan juga hukum hakam syariat pada setiap zaman berbeza-beza. Di sini kita boleh dapat satu faedah yang penting bila kita bahaskan tentang al-ahkamus thalathah ni, ahkamud diniyah syar'iyah ni. Bila kita membaca teks-teks ataupun kita melihat dan membaca sejarah agama-agama lalu ataupun syariat-syariat yang lalu. Contoh kita bagi mudah. Di zaman Nabi Adam AS, ketika awal sebelum tersebarnya, sebelum berkembang biaknya manusia, disyariatkan dan dibenarkan perkahwinan antara adik-beradik. Betul tak? Zaman Nabi Adam. Jadi macam mana kita nak faham kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu? Mudah. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Sebab apa waktu tu? Waktu zaman Nabi Adam, awal Nabi Adam dengan anak-anak dia boleh menikah antara adik-beradik. Sebab apa? Sebab manusia belum ada, melainkan Adam dan anak keturunannya. Jadi terzahirlah hikmah kebijaksanaan Allah, dibenarkan perkahwinan antara adik-beradik ketika itu, sebab dah tak ada orang lagi. Awal manusia. Dan kita boleh batalkan teori-teori yang mengarut, yang kata ada orang sebelum Adam, ada manusia sebelum Adam. Baik, kalau ada manusia sebelum Adam, sudah tentulah Adam alaihissalam menikahkan anak dia, suruh pergi cari manusia yang selain Adam tu, keturunan selain Adam tu. Pergi cari, nikahkan anak dia. Tidak berlaku. Very simple untuk kita rad teori-teori yang mengarut. Dia duk kalut. Ada tak Adam sebelum Adam? Ada tak manusia sebelum Adam? Dia, ini puncanya kerana apa? Puncanya kerana kebanyakan orang hari ini, mereka menuju dan mencari al-mutasyabihat min al-umur al-mutasyabihat wa tarkihim atau wa tarkuhum lil muhkamat. Mereka pergi cari benda-benda yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni dalam konteks pembahasan kita ni, mereka pergi cari teori-teori yang tak ada sandaran. Duk kalut nak cari Adam sebelum Adam. Dah ada manusia sebelum Adam. Mereka meninggalkan yang muhkam. Muhkam maknanya ayat Quran. Quran dah sebut Adam Abul Bashar. Nabi SAW dah sebut. Kenapa kita tinggalkan benda yang jelas? Lalu kita pergi cari teori-teori yang last kali ni pun pening. Ada orang dia nak buat tentang Adam sebelum Adam. Kita kata pelik ni, kenapa nak cari tajuk yang menyanggahi nas, menyanggahi kita kata Al-Quran? Kenapa tak cukupkan dengan apa yang Quran datang? Dah Allah Subhanahu Wa Taala sebut Adam alaihissalam khalifah di atas muka bumi. Walaupun ada pendapat yang kata sebelum tu jin duduk di atas muka bumi ni sebelum itu. Tetapi yang muhkam, yang maknanya yang jelas, yang tak ada keraguan, Adam adalah manusia pertama. Itu tak ada keraguan. Abul Bashar. Dalilnya dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis syafaat, manusia ketika bertemu dengan nabi-nabi untuk minta syafaat, mereka akan datang bertemu dengan Nabi Adam AS. Mereka mengatakan kepada Adam, ya Adam, anta Abul Bashar.
Wahai Adam, engkau adalah bapa kepada manusia. Bapa kepada manusia tu apa maksud dia? Dialah orang pertama. Dialah orang pertama. Jadi orang hari ni dia pelik. Dia punyalah apa gigih nak cari benda yang mutasyabihat. Kemudian dia kata ini kajian. Kajian apa je? Kan? Hadis dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman. Hadis syafaat. Kan jelas kot. Ala tarawna ma antum fihi, ala tarawna ma qad balagakum, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nas li ba'din u'tu Adam atau i'tu Adam. U'tu Adama fayatuna Adam. Ketika nak minta syafaat nanti, maka manusia pun mengatakan, pergilah bertemu dengan Adam. Fayatuna Adama, maka mereka pun datanglah kepada Adam. Mereka pun pergilah dekat Nabi Adam AS. Fayaquluna, mereka mengatakan, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau ialah abul bashar, bapa kepada manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptamu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan meniupkan kepadamu daripada ruhnya. Wa amara al-malaikata fasajadu laka, dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Ishfa' lana ila rabbik, berikan syafaat kepada kami, minta syafaat kepada kami kepada Tuhan. Sampai akhir hadis. Poinnya di sini, hadis jelas kot. Anta abul bashar. Kenapa kita nak macam tak puas hati kan? Hadis dah datang jelas ni, sahih kot. Tapi tak puas hati. Tak, ada juga Adam sebelum Adam. Kau apa hal lah? Banyak lagi boleh buat kajian. Kenapa nak kaji benda yang jelas-jelas? Sebab apa? Sebab ada tujuan-tujuan yang tertentu. Kita tahu. Orang yang kononnya dia nak buat kajian tentang ada Adam sebelum Adam ni, sampai dulu kalau siapa ingat ajaran sesat yang Melayu tu, mak apa dia apa? Apa benda nama dia tu? Mak bukan mak apa benda nama? Lupa dah. Ada satu ajaran ni, tak tahu bertaubat dah ke belum. Dia pernah tulis. Dia pernah tulis. Anda baca sikit dia punya kenyataan tu supaya kita tak kata tu hanya tuduhan. Tapi dia apa? Dia memang maksudkan. Dia memang kita katakan dia memang nak maksudkan tentang isu ini. Baik. Dia kata dia kata Adam baru sahaja diciptakan pada tahun 4500 sebelum Masihi. Umurnya pada tahun 2020 ialah 6070 tahun. Sedangkan Melayu sudah lama wujud. Sedangkan Melayu sudah lama ada wujud. Sebelum pun alam ini dijadikan. Sebelum pun bumi langit ini dijadikan. Sebelum pun Adam dijadikan. Dia kata apa? Ajaran ibu apa? Ibu Tutus satu. Ibu apa? Ibu apa tu? Ibu Yati ke apa? Anda sempat apa? Save dia punya kenyataan. Dia kata Adam baru sahaja diciptakan pada tahun 4050 sebelum Masihi.
Umurnya pada tahun 2020 ialah 6,070 tahun. Sedangkan Melayu sudah lama ada wujud. Sebelum pun alam ini dijadikan, sebelum pun bumi langit ini dijadikan, sebelum pun Adam dijadikan. Dia. Kan? Sebelum Adam dijadikan, Melayu dah ada. Ini anda tak tahu ajaran apa. Tapi jelas ajaran yang membawa kepada kekufuran. Dan ini adalah usaha-usaha golongan yang obses dengan darah Melayu tu. Kita kata orang lain pun Melayu juga tapi tak mengarut macam ni. Kita pun perjuangkan juga perjuangan Melayu. Kita pun sokong perjuangan Melayu tapi tak ada sampai mengarut kata Melayu sebelum Adam. Itu depa nak bawa teori ni, depa nak apa? Darwin tu satu hal, tapi yang Melayu ni. Ni kena faham. Pengkaji ajaran sesat dia kena faham apa psikologi golongan ini. Antaranya adalah mereka nak iddia zi'amah. Mereka nakkan kekuasaan. Mereka nak mendakwa Melayu ni adalah superior di atas seluruh makhluk, di atas seluruh bangsa. Itu melampau. Sebab kita orang Islam, kita sayang dan cinta bangsa kita macam mana sekalipun, tapi kita tak boleh zalim. Kita tak boleh melampau. Contoh melampaui batas bila kita menganggap Melayu lebih afdal daripada Arab. Salah. Ini dipanggil bid'ah syu'ubiyah. Bid'ah syu'ubiyah ni muncul setelah Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berjaya menjatuhkan empayar Parsi. Lalu muncullah golongan yang disebut sebagai Asy-Syu'ubiyah, mana mereka menafikan secara total kelebihan bangsa Arab, jins Al-Arab. Maknanya kita bila sebut bangsa Arab tu bukan kita kata semua afrad, individu-individu dalam bangsa Arab, tak. Jins, jenis bangsa Arab yang merujuk kepada bahasa Quran yang kalam Allah turun dalam bahasa Arab dan Nabi yang terakhir diutuskan daripada kalangan bangsa Arab. Jadi nak bagi tahu ada dua mazhab lah dalam ajaran sesat ni. Satu, mereka mengisbatkan nasab mereka kepada Arab, itu yang Ahlul Bait dan sebagainya mereka dakwa kan. Dulu zaman Fatimiyah, kerajaan Syiah Fatimiyah pun mereka mendakwa mereka daripada keturunan Fatimah. Tetapi jelas ulama-ulama bantah mereka memang tak ada langsung asal usul Fatimah. Dan sekarang ni ajaran-ajaran sesat kebanyakan mereka akan mendakwa nasab. Mereka kata kami keturunan Nabi, kami keturunan Nabi, kami keturunan Nabi. Satu lagi mazhab, mereka yang menafikan terus kelebihan Arab. Yang tadi munafik juga, yang ni munafik lagi teruk lah, pasal dia nak kata Melayu lagi tinggi. Jinsi Melayu afdal min jinsil Arab. Tak betul lah. Itu yang datang Islam Nusantara, versi Nusantara. Sebab kita nak ikut Islam versi Melayu, tak mau ikut versi Arab. Kalau versi Arab ni dipanggil Arabisasi. Dia tak suka. Ni dipanggil bid'ah syu'ubiyah. Al-Imam Al-Kirmani dalam kitabnya As-Sunnah ada sebut tentang bid'ah ni. Al-Kirmani dalam kurun yang ketiga Hijrah awal, penghujung kurun kedua Hijrah. Dan anda pernah buat dah tentang syu'ubiyah ni, kaitan dia dengan ajaran sesat. Penting. Penting. Kita kena tahu mereka punya syubhat-syubhat tu. Bukan setakat nak membenarkan teori Darwin sebenarnya, tetapi ada tujuan-tujuan lain. Kena hati-hati lah. Sebab tu ciri-ciri ajaran sesat ni, antara yang disebutkan oleh para ulama, mereka anti-Arab. Mereka tak suka Arab. Anti-Arab. Dan mereka, yelah, hakikatnya betul lah, macam itulah. Kita kata mereka
akan mendatangkan kebencian terhadap Islam dengan mereka menanamkan kebencian terhadap Arab. Tak kira apa sahaja yang berkait dengan Arab, bangsa Arab, bahasa Arab dan sebagainya, mereka akan datangkan syubhat, keraguan, kebencian. Dan itu terbukti dalam media-media kita tengok hari ini memang. Sampai tentang orang Arab, apa saja yang orang Arab buat, kalau buat maksiat sikit orang Arab tu habis Yahudi tu kebencian tu. Tak ada adil lah. Arab Saudi tu buat konsert sikit terus jadi kafir, terus jadi Yahudi, bukan kafir tu, jadi Yahudi tu Kita pun bukan setuju semua dengan apa kerajaan Arab Saudi tu. Kita bukan beragama, kita bukan agama Arab Saudi. Agama kita Islam. Tetapi kita tak boleh menzalimi. Kita kena berlaku adil. Dan kena hati, kita nampaklah maknanya gerakan untuk menjauhkan umat Islam daripada Islam, antaranya adalah menjauhkan mereka daripada Arab, bahasa Arab, bangsa Arab, apa sahaja yang berkait dengan Arab, maka akan dipandang sinis, akan dipandang dengan pandangan kebencian. Sedangkan ajaran-ajaran sesat ni, usul mereka kebanyakannya datang daripada Parsi, Majusi. Sebab tu tarikat Naqsyabandiyah Aliyah tu, kalau kita kaji tentang dia punya tarikat Naqsyabandiyah tu, kalau kita kaji tentang dia punya asas dalam kitab asas apa dia kita kata, konsep-konsep akidah, rukun-rukun penting dalam tarikat tu, asalnya dalam bahasa Parsi. Nak bagi tahu asalnya kebencian mereka terhadap Arab ni dahsyat. Tetapi disebabkan kalau mereka bawa terang-terangan membenci Arab, orang marah lah. Orang Islam akan marah lah. Tapi diorang bawa dengan cara yang sangat halus. Baik. Jadi itu berkenaan dengan, kita bagi contoh tadi, al-ahkam ad-diniyah asy-syar'iyyah. Nabi Adam alaihi salam tadi, tentang perkahwinan sesama adik-beradik ketika itu. Sampailah zaman Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, berlaku perubahan hukum. Maknanya kahwin antara adik-beradik dah tak boleh dah lepas tu. Anda tak pasti zaman Nabi apa yang dimansuhkan hukum tu. Sama ada Nabi Nuh ataupun Nabi Hud, Nabi Saleh ke, wallahu ta'ala alam. Tetapi sampai pada zaman Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yaqub, sudah tidak ada perkahwinan antara adik-beradik. Maknanya ketika itu dah dimansuhkan. Tetapi masih ada lagi saki-baki hukum yang berbeza dengan hukum syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah dibenarkan perkahwinan menghimpunkan dua adik-beradik dalam satu perkahwinan. Maknanya seorang lelaki dia boleh kahwin dengan isteri dia dan kakak ataupun adik isteri dia. Boleh menghimpunkan. Dipanggil al-jam'u bainal ukhtain. Al-jam'u bainal ukhtain. Menghimpunkan antara dua saudara perempuan dalam satu perkahwinan. Itu syariat Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Maknanya sebelum tu Nabi Ibrahim pun bolehlah maknanya. Maknanya syariat Nabi Ibrahim pun bolehlah. Wa an tajma'u bainal dalam surah An-Nisa ayat 23, wa an tajma'u
bainal ukhtaini illa ma qad salaf. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Diharamkan untuk menghimpunkan antara dua saudara perempuan kecuali apa yang telah berlalu. Illa ma qad salaf ni maknanya sebahagian ulama tafsir kata yakni pada syariat yang telah lalu ataupun yang mereka yang tidak tahu. Maknanya dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Islam, dalam ajaran Islam diharamkan pernikahan menghimpunkan antara dua orang saudara dalam satu pernikahan. Dua orang saudara. Maknanya seorang lelaki dia tak boleh kahwin dengan seorang dengan isterinya dengan ataupun adik kepada isterinya atau kakak kepada isterinya, tak boleh. Diharamkan. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, dia tahu apa keperluan pada zaman Nabi Ishaq, Nabi Yaqub itu apa yang menyebabkan hal tersebut dibenarkan ketika itu dan apa yang menyebabkan hal tersebut tidak dibenarkan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bincangkan sebelum ni, hikmah ni sama ada kita tahu atau tak tahu, tetap Allah Taala Maha Bijaksana. Kalau siapa yang mendakwa dia tahu semua, dia telah mencabar kebijaksanaan Allah dan dia dah mendakwa dia lebih tahu daripada Allah ataupun dia sama level dengan Allah. Itu saja. Itu berkait dengan ahkam ad-diniyah asy-syar'iyyah. Wal ahkamul qadariyah al-kauniyah. Hukum hakam yang berikutnya, yang kedua, jenis yang kedua, iaitu al-qadariyah al-kauniyah. Al-qadariyah al-kauniyah maknanya hukum hakam yang tidak berkait dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bezakan antara hukum hakam di agama dan syariat dengan hukum hakam kauni qadari. Al-qadariyah al-kauniyah. Al-qadariyah ni bukan kelompok qadariyah yang sesat, jangan salah faham juga. Al-qadariyah makna kat sini adalah qadar, ketetapan Allah yang secara kauni, penciptaan. Dan dibezakan oleh ulama antara ahkam diniyah asy-syar'iyyah dengan ahkam al-qadariyah al-kauniyah. Perbezaannya, hukum hakam agama dan syariat dia berkait dengan kecintaan Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita dengan hukum syarak. Contohnya Allah perintahkan kita solat, wa aqimus solah. Itu adalah hukum agama, hukum syariat. Kerana Allah cintakan orang yang solat. Allah perintahkan kita untuk menyucikan diri kita, menyucikan tubuh badan kita daripada najis. Allah perintahkan kita untuk taharah, bersuci. Kerana Allah cintakan perbuatan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan kita supaya bertaubat? Kembali kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa kita, menyesal dan kembali kepada Allah, bertaubat. Kerana Allah cintakan orang yang bertaubat. Hukum hakam agama dan syariat dia berkait dengan kecintaan Allah. Kenapa Allah suruh kita sembah dia? Kerana Allah suka orang yang tauhid. Kerana Allah cintakan ahli tauhid. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya kita menikah? Nabi SAW perintahkan bagi mereka syabab yang mampu untuk menikah kerana Allah sukakan.
pernikahan. Allah cintakan pernikahan. Allah cintakan apa? Perintahnya. Kemudian barulah datang hikmah-hikmah tu. Yang pertama kita kena isbat dulu hikmah dan juga kecintaan Allah. Al-Hakim. Allah Al-Hakim. Kebijaksanaan. Maknanya kita isbatkan dulu bahawasanya perintah Allah tu Allah suka. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk menutup aurat? Karena Allah cintakan perintahnya. Allah cintakan perbuatan yang dia perintah. Allah suka kalau orang hamba-hamba dia buat. Itu perbezaan antara ahkam diniyah syariah dengan ahkam al-qadariyah al-kauniyah. Adapun al-ahkam al-qadariyah al-kauniyah, hukum hakam qadar dan kauni, ketetapan Allah, ini tidak berkait dengan kecintaan ataupun kecintaan Allah, tak berkait dengan kecintaan Allah. Maknanya contohnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang Melayu. Adakah Allah cinta disebabkan kita Melayu, Allah cinta kita? Tak. Penciptaan kita, Allah jadikan kita daripada bangsa Melayu, itu adalah ketetapan qadari kauni. Qadar kauni. Maknanya tak berkait dengan kecintaan Allah, tak berkait dengan kecintaan Allah. Sama juga Allah cipta orang tu bangsa Arab. Tak berkait dengan kecintaan Allah. Allah jadikan kita ada tangan, ada mata. Tak berkait dengan kecintaan Allah. Kita tak boleh kata ketetapan Allah kita ada 5 jari ni, maknanya Allah suka. Tak, sebab dia ahkam qadariyah al-kauniyah. Mana kita tahu Allah suka? Yang tu dia berkait dengan kehendak dan hikmah Allah. Hikmah tetap ada. Qadar, kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Seperti Allah jadikan kejahatan, Allah jadikan kesyirikan, ada kesyirikan. Itu adalah hukum qadariyah, kauniyah. Dengan adanya kejahatan, bukan bermaksud Allah cintakan kejahatan. Dengan adanya keburukan, bukan bermaksud Allah cintakan keburukan. Dengan adanya apa? Kesengsaraan, bukan bermaksud Allah cintakan kesengsaraan. Itu qadari kauniyah. Dan dia pasti berlaku. Ahkam diniyah asy-syar'iyyah ni dia boleh jadi berlaku dan tidak berlaku. Contohnya tauhid. Bila Allah tetapkan hukum tauhid, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kamu syirikkannya dengan sesuatu apapun. Itu hukum diniyah syar'iyyah, hukum agama dan syariat. Allah perintahkan kita untuk sembah dia saja. Jangan syirikkan dia dengan sesuatu apapun. Tauhid. Adakah semua manusia di atas muka bumi ini mentauhidkan Allah? Tidak. Ada yang tauhid, ada yang syirik. Sebab apa? Sebab dia ahkam diniyah asy-syari'iyyah. Kerana dia adalah perintah Allah yang bersifat agama, syariat. Boleh berlaku dan tak boleh berlaku. Dan itu pun berlaku dan tak berlaku kerana hikmahnya. Tetapi ahkam al-qadariyah al-kauniyah dia pasti berlaku. Contohnya kerosakan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah, telah tampaklah kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maknanya kerosakan tu pasti berlaku. Pasti berlaku. Tetapi dia tak berkait dengan kecintaan ataupun kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara yang mudah untuk kita bezakan antara ahkam diniyah syar'iyyah dengan ahkam al-qadariyah al-kauniyah. Contoh yang lain, Islamnya Abu Bakar, Islamnya Umar radhiyallahu an, ataupun Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu adalah berkait dengan dua hukum, hukum agama dan syariat dan hukum qadari dan kauni.
Maknanya Islamnya Abu Bakar ketika Nabi SAW mula berdakwah kepada sahabatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar terima Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dari sudut hukum agama, hukum syariat, maka itulah yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya Allah memang nak supaya Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi terima Islam. Makanya berimannya para sahabat kepada Nabi SAW itu adalah hukum agama dan syariat. Maknanya itulah yang Allah Ta'ala nak, syariat. Dan begitulah juga Islamnya Abu Talib. Islamnya Abu Talib. Dari sudut hukum dini, syar'i, agama dan syariat, memang Allah nak, maknanya Allah perintah supaya semua manusia tauhid kepada dia, sembah dia, terima Islam, termasuk Abu Talib. Tetapi berlaku tak keislaman Abu Talib? Tidak berlaku. Maka ketidakislaman Abu Talib itu adalah ahkam al-qadariyah al-kauniyah, hukum qadari dan kauni. Abu Talib mati dalam kekufuran, mati bukan mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati dalam ajaran Abdul Muttalib. Maknanya kematian Abu Talib dalam ajaran kesyirikan, dalam agama Abdul Muttalib, agama syirik, itu adalah al-ahkam al-qadariyah al-kauniyah, hukum qadar dan kauni. Maknanya Allah tetapkan dia mati dalam keadaan kekufuran, wal'iyazubillah. Berlaku, pasti berlaku. Yang tak berlaku dia Islam. Tetapi Islamnya Abu Bakar dia dua-dua. Dia menepati ahkam ad-diniyah al-syar'iyah dan menepati ahkam al-qadariyah al-kauniyah. Maknanya Allah memang nak, Allah perintahkan semua orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar antara yang beriman, maknanya terrealisasilah hukum agama dan syariat dan hukum qadari kauni. Fir'aun mati dalam kekufuran. Kematian Fir'aun dalam kekufuran itu menunjukkan berlakunya hukum qadari kauni, tetapi tidak berlaku hukum agama dan syariat. Sebab kalau berlaku hukum agama dan syariat, sudah tentulah Fir'aun beriman kepada Tuhan Musa. Tetapi tidak berlaku. Tetapi apa yang berlaku? Berlakunya ketetapan hukum Allah al-qadari al-kauni. Ini kena faham. Kebanyakan masalah yang berlaku hari ini adalah apabila tidak dapat membezakan antara ahkam ad-diniyah al-syar'iyah dengan ahkam qadariyah al-kauniyah. Contoh yang lain. Seorang musyrik ataupun seorang bomoh, dukun ataupun tukang sihir dapat terbang di atas udara. Adakah itu menunjukkan kecintaan Allah kepadanya? Tidak. Kerana al-ahkamud diniyah asy-syar'iyyah memerintahkan dia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala cabang-cabang kesyirikan dan kekufuran, termasuk sihir, perbomohan dan perdukunan. Tapi berlaku dia terbang atau dia boleh jalan atas air, itu tak menunjukkan Allah Ta'ala cintakan dia. Kerana itu ahkam al-qadariyah al-kauniyah berlaku, tapi syar'iyah diniyah tak berlaku. Orang yang menentang Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, tapi dia kaya. Kaya sangat. Kita jawab jawapan yang senang, itu istidraj. Tetapi jawapan yang lebih tepat kita katakan, hukum agama dan syariat itu tidak berlaku pada dia, kerana dia kufur kepada Allah, dia tak tauhidkan Allah. Tetapi dia dapat kekayaan, dia dapat kemewahan, dia dapat segala-galanya di dunia ini, itu kerana al-ahkam al-qadariyah al-kauniyah berlaku pada dia. Hukum qadar kauni berlaku pada dia. Dan dia tak melibatkan kecintaan Allah kepadanya. Jadi jangan syok sendirilah kalau kita kaya, kita ada segala-galanya. Kalau kita tak taat kepada Allah, itu tak menunjukkan
kecintaan Allah kepada kita. Kiaskan dengan orang yang kata saya kuat, saya ada kuasa, saya ada power, saya boleh silat ni, saya boleh gitu, ini gini, saya ada ilmu batin, saya ada ilmu kebal dan sebagainya. Adakah itu Allah Ta'ala suka kalau dia ada ilmu-ilmu macam tu? Tidak. Kerana dia tak berkait dengan perintah hukum hakam agama dan syariat. Berlaku, oh kebal, orang tumbuk dia takluk. Itu ahkam al-qadariyah al-kauniyah. Hukum qadar kauniyah Allah bagi dekat dia. Berlaku. Sebab itu kita baca dalam sejarah-sejarah para ulama, memang orang-orang sihir, orang bomoh, dukun, pawang, memang dia ada keupayaan yang pelik-pelik, tapi itu tak menunjukkan Allah Ta'ala cintakan dia. Kat situlah point yang membezakan antara karamah dan juga sihir dan sebagainya, sya'wadah, benda-benda yang khurafat dan sebagainya tu. Kat situ. Baik. Jadi itu berkenaan dengan hukum yang kedua, al-ahkam al-qadariyah al-kauniyah. Apa sahaja yang berlaku dekat alam ini yang tidak berkait dengan hukum syar'i, hukum agama, maka dia termasuk dalam ahkam al-qadariyah al-kauniyah. Kita kena faham. Contoh, orang tu ada anak atau tak ada anak? Adakah kita katakan orang tu bila dia ada anak, dia confirm Allah Ta'ala cinta? Tak. Sebab apa? Kita tahu adanya individu tu, adanya anak, bukan menunjukkan Allah cintakan dia ada anak. Sebab apa? Sebab lahirnya anaknya itu hanya berlegar pada hukum qadariyah dan kauniyah. Melahirkan anak semata-mata tidak menunjukkan kecintaan Allah kepadanya. Tetapi bila dia melahirkan anak, dia bersyukur kepada Allah, dia mentaati Allah dengan mendidik anaknya itu dengan baik, dia memberi nafkah kepada anaknya, memberi pendidikan, dia mentaati Allah dalam didikan dia kepada anak, itu barulah termasuk dalam kecintaan Allah, al-ahkam ad-diniyah al-syar'iyah. Bila dia didik anak dia dengan tauhid, dia didik anak dia dengan agama, dia menjaga anak dia, itu baru menunjukkan kecintaan Allah kepada dia. Jadi kita kena faham, ada anak saja semata-mata tak menunjukkan seseorang itu mulia atau seseorang itu dicintai oleh Allah. Yang jadi masalah kita sekarang ni, bila orang tu kaya sikit, dia anggap macam Allah Ta'ala cinta orang kaya. Dia tak boleh beza. Dilahirkan dalam rupa yang cantik, rupa yang indah, adakah menunjukkan kecintaan Allah kepada dia? Orang yang cantik, perempuan yang cantik, lelaki yang kacak, adakah semata-mata kekacakan dan kecantikan yang ada pada batang tubuh dia itu menunjukkan Allah suka dia? Tidak. Kerana itu hanya berlegar pada ahkam qadariyah kauniyah. Kalau kecantikan dia itu digunakan pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau kecantikan dia itu hanya dia khususkan kepada suami dia, itu menjadi ketaatan dia kepada Allah. Nampak? Tak semestinya orang yang cantik itu dicintai oleh Allah. Tak semesti juga orang yang hodoh, orang yang buruk itu dibenci oleh Allah. Ini orang tak faham. Dia jadi orang yang hari ini mereka berkiblatkan kepada barat, berkiblatkan kepada orang-orang yang kafir. Itu yang mereka tak nampak. Kemiskinan. Adakah kemiskinan itu dibenci oleh Allah? Tidak juga. Sebab dia berkait dengan al-qadariyah al-kauniyah. Tetapi kalau kemiskinan itu berpunca daripada kemalasan, daripada sikap tidak mahu berusaha, sikap malas dan sebagainya, maka itu dicela. Dia tengok pada punca. Baik. Jadi kita tengok pada ahkam dia, apa neraca dia kat sini, ahkam asy-syar'iyyah. Dia bukan pada ahkam al-qadariyah dan al-kauniyah. Bukan pada apa yang berlaku, tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang tu yang menjadi neraca. Apa yang diperintah oleh Allah itu menjadi neraca. Sebab itu syariat menjadi neraca. Bukan apa? Undang-undang kauni dan qadari. Bukan kita kata apa yang berlaku, tetapi syariat yang menjadi neraca.
Kita nak timbang, kita nak bezakan, kita tengok pada syariat. Apa Allah perintah? Apa yang Allah suka? Apa yang Nabi SAW suruh kita buat? Apa yang Nabi SAW perintahkan kita buat? Itu. Kaya saja tidak menunjukkan Allah Ta'ala cinta orang. Tetapi kalau dia kaya, bersyukur kepada Allah SWT, menginfakkan harta bendanya ke jalan Allah, memberi nafkah kepada anak-anaknya, isterinya, berlaku adil dengan kekayaannya itu, tidak melampaui batas, pertengahan, tidak kedekut, tidak bakhil, tidak juga boros. Wa kana baina dzalika sabila, dia duduk di jalan pertengahan, maknanya dia infakkan harta bendanya kepada jalan Allah, dia tidak menginfakkan kepada perkara-perkara maksiat, haram, kesombongan, takabur. Maka itu kita kata, itu tanda dia dicintai oleh Allah. Bukan semata-mata dia kaya saja. Orang hari ni dia tengok kaya, oh tengok dia tayang kereta mewah dia, dia tayang dia punya kehidupan dia, rumah dia, istana dia, gini. Dia rasa Allah Ta'ala cinta semata-mata kerana hal tersebut. Tidak. Kalau dia membawa kepada kesombongan, membawa kepada menentang perintah Allah dan Rasul, maka itu hakikatnya adalah balak ke atasnya. Dan istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Macam orang kata, saya tak solat tapi saya sihat. Saya tak pergi solat pun, saya tak solat pun, tapi saya sihat. Buat apa? Saya exercise, saya yoga. Nampak? Dia bangga. Dia rasa macam sihat dia tu sebab dia tak pergi solat, dia sihat dan sebagainya, dia kata saya tak perlu solat. Dia tak sedar bahawasanya sihat dia itu sebenarnya tidak menunjukkan apa-apa bentuk kecintaan Allah kepadanya. Bahkan Allah murka kepada dia sebab dia tinggal solat. Ada orang kan, saya tak unpracticing Muslim. Saya bukan orang yang mengamalkan Islam, tapi saya bahagia. Tapi saya happy. Happy dan bahagia kamu itu tidak menunjukkan kecintaan Allah kepadamu. Kebahagiaan yang hakiki ditentukan dengan apa yang Allah Ta'ala perintah dan apa yang Allah Ta'ala cinta. Hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terkandung dalam hukum hakam ad-diniyah asy-syar'iyyah. Maknanya, sebagai seorang Muslim, kita very simple. Hidup kita, apa yang perintah Allah Ta'ala perintahkan tu pasti ada kebaikan untuk kita. Sama ada kita tahu atau tak tahu. Perintah solat, perintah zakat, perintah haji, perintah puasa di bulan Ramadan, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya ada kebaikan. Semuanya ada hikmah kebijaksanaan. Dan kita yakin benda tu. Dan itulah neraca. Bukan kita tengok pada macam sebahagian orang kan kata, oh tengok tu orang kafir, dia tak beriman kepada Allah tapi dia berjaya. Kejayaan tu dia tengok pada neraca siapa? Pada hukum kauni qadari. Dia tak tengok pada hukum syar'i. Dan yang ketiga, wal ahkamul jazaiyah la yusyarikuhu fiha musyarik. Yang ketiga adalah hukum hakam berkait dengan balasan. Jaza maknanya balasan dari sudut kebaikan ataupun balasan dari sudut keburukan. Maknanya Allah Ta'ala sahaja yang memiliki hukum tersebut. Sama ada balasan itu berlaku di dunia atau di akhirat. Ahkam jazaiyah ni maknanya sama ada pembalasan itu berbentuk ganjaran, pahala ataupun hukuman, azab. Ini hanya milik Allah. So sebab tu kita tak boleh nak apa? Kita tak boleh nak tajarru' ala Allah, kita nak berani atas Allah, kita nak kata orang tu diazab, orang tu kena hukum, ini gini. Bukan kita punya urusan. Boleh jadi orang tu kita nampak dia susah dan sebagainya, memang hukuman untuk dia, tetapi dalam wajah yang berbeza adalah satu balasan Allah untuk dekatkan dia lagi dengan Allah SWT. Contohnya orang yang buat dosa. Orang yang buat dosa tidak tercela secara mutlak apabila dosanya itu diiringi dengan taubat. Sebab itu orang yang bertaubat daripada dosanya, at-taibu min dhanbihi kaman la dhanba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya seperti seperti seorang yang tidak ada dosa kerana dia bertaubat.
Sebab tu hukum al-jaza' ni, al-ahkamul jazaiyah, kita tak berhak untuk kita nak menghukum orang itu secara total. Sebab kita tak tahu nasib dia di dunia dan di akhirat. Kawan tu kena masuk penjara sebab rasuah, sebab ni. Ya, itu kesalahan. Kita tak kata benda tu betul. Kesalahan. Dari sabitkan salah. Ya, salah. Tetapi kita tak boleh melampau lah. Oh, dia masih confirm masuk neraka. Ini memang Allah Ta'ala tak suka lah ni. Tak boleh. Kita melampau. Kita bukan Tuhan. Dia dah masuk penjara tu dengan dosa-dosa dia, dengan kesalahan dia. Ya. Itu dia. Balasan Allah di dunia. Tapi balasan di akhirat kita tak tahu. Di balasan di dunia ni sebagai pengajaran. Ya, kita ambil pengajaran. Tapi janganlah melampau. Sampai nerakakan orang tu kan. Tak payah. Hatta dia buat dosa besar macam mana sekalipun, kalau dia bertaubat, ikhlas kepada Allah, mungkin dia lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah berbanding kita. Anda tak kata kita nak kena sibuk nak mempertahankan mana-mana tokoh, mana-mana individu, untuk kita justifikasikan perbuatan itu, kita nak kena nak kena pertahankan bermati-matian siapa sahaja orang, tokoh-tokoh yang kita cerita. Tak. Yang salah tetap salah, tapi dalam masa yang sama jangan kita melampau. Sebab apa? Al-ahkamul jazaiyah lahul hukmu fil ula wal akhirah walau al-ahkamul thalatha, al-ahkamul diniyah syari'iyah wal ahkamul qadariyah, al-ahkamul jazaiyah lillahi wahidil qahhar. Hanya Allah Subhanahu wa taala, lillahil wahidil hakim al-azim al-alim. Allah Ta'ala al-hakim, yang maha bijaksana sahaja yang memiliki pembalasan, hukum hakam berkait dengan pembalasan. Dan balasan Allah SWT kepada orang kafir, orang yang musyrik, kekal dalam neraka, semua itu berdasarkan kebijaksanaan dia. Bijaksanaan dia. Itu kita kena faham. Sama juga orang yang taat kepada dia, orang yang salat, orang yang tauhid, orang yang zakat, orang yang bayar zakat, orang yang pergi haji, orang yang taat kepada Allah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang taat kepada Allah, membaca Quran, menuntut ilmu dan sebagainya. Balasan baik itu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tiga hukum al-ajnasul ahkam al-thalathah atau al-ahkam al-thalathah yang kita boleh ambil daripada makna nama Allah yang kelima, Al-Hakim. Baik. Jadi anda rasa cukup setakat itu, naktafi bihadzal qadar. Baik. Ada soalan kat sini. Bagaimana dengan memanggil nama seseorang dengan nama Allah seperti Hakim? Baik, Hakim. Hakim dia adalah nama yang mushtarakah. Al-asma'ul mushtarakah. Nama yang berkongsi. Macam Rahim. Apa dalil menunjukkan ada nama yang dia berkongsi antara Tuhan dan makhluk yang tak jadi masalah. Kita kata apa? Untuk dipanggil. Untuk dipanggil manusia dengan nama tersebut, kita panggil Hakim kan? Hakim yang arif, Hakim. Dia tak termasuk dalam larangan. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Ahzab kan? Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahzab, surah At-Taubah ayat 128. Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Azizun 'alaihi. Telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, daripada jenis kalian, daripada bangsa kalian, daripada jenis kalian, daripada manusia. Azizun 'alaihi. Azizun 'alaihi maknanya apa? Apa dia? Azizun 'alaihi maknanya ma dhalaltum. Azizun 'alaihi ma anittum. Maknanya dia merasa berat kalau merasa berat, sangat mengambil berat kepada kalian daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan kalian. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim.
Raufun Rahim. Kan? Maknanya ini sifat siapa? Sifat Nabi Muhammad. Kan? Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah namakan apa? Rahim. Yang sangat mengasihi umat dia. Rauf, sangat, kita kata sangat mengambil berat dan sangat berlemah lembut. Rauf, Rahim. Siapa ni? Allah ke? Nabi. Raufun Rahim. So ni kata para ulama, ini termasuk dalam nama yang mushtarakah. Sama juga gelaran Al-Aziz dalam Quran. Al-Aziz. Kisah Nabi Yusuf AS, dia nama Al-Aziz. Adakah dia asalnya nama Tuhan? Asalnya adalah nama Allah. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran menunjukkan nama itu harus dan dia berkongsi sifatnya itu pada makhluk. Tetapi kita kena faham, tak ada mana-mana manusia yang berakal akan samakan manusia yang hakim itu, bijaksana, dengan Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Tak sama. Macam kita panggil Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijaksana. Tapi dia bukan maha bijaksana. Jadi harus untuk kita memanggil nama-nama yang mushtarakah, yang berkongsi. Tetapi ada juga nama yang tak mushtarakah. Nama-nama yang khusus untuk Allah yang tak boleh berkongsi. Contohnya Rahman. Tak boleh. Rahman tak boleh. Sebab itu nama Rahman tu kita kena panggil Abdul Rahman. Tak boleh panggil Rahman saja. Sebab dia nama khusus. Tapi nama-nama macam Rahim, Hakim, ini ada dalam Quran. Dalil yang menunjukkan Allah namakan juga Nabi Muhammad dengan Raufun Rahim. Kan? Maknanya tak jadi masalah kita panggil orang tu Hakim. Kan? Hatta Al-Hakim pun kita panggil dia tak jadi masalah. Macam kita bagi gelaran Luqman Al-Hakim, yang bijaksana. Macam kita panggil Hakim, kan? Hakim yang arif, Hakim. Tapi mana tak ada orang yang berakal akan samakan Hakim itu dengan Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sebab nak membenarkan teori Darwin atau nak mendamaikan Islam dengan sains versi mereka. Itu salah satu punca kenapa mereka nak cuba untuk menafikan awalul bashar, Adam, yang merupakan bapa manusia. Membezakan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah tu macam mana? Pasal semua diberikan Allah. Ya. Kita dah sebut tadi, nak bezakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah adalah dengan kita melihat kepada syariah. Maknanya kita melihat kepada apa yang ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang berbentuk syariat. Ini perintah dan larangannya. Itu cara kita nak bezakan antara iradah kauniyah dengan syar'iyah. Caranya dengan kita tengok apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Dan apa yang Allah perintah dan Allah larang tu terus kita kaitkan dengan kebijaksanaan, kecintaan Allah. Sifat-sifat Allah yang sangat banyak terus kita letakkan pada perintah dan larangan dia. Maknanya bila kita kata Allah Ta'ala perintah kita untuk solat, maknanya menunjukkan Allah cintakan solat dan orang yang solat. Bila kita faham Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bayar zakat, maknanya Allah sukakan orang yang bayar zakat dan perbuatan membayar zakat. Allah cinta. Itu iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, dia tidak berkait dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah katakan jadi, maka jadi, tak semestinya yang jadi itu Allah suka. Contohnya, kejadian iblis. Tak semestinya Allah suka. Contohnya lain, bukan kejadian iblis. Contohnya, kekufuran iblis. Allah suka ke kekufuran iblis? Allah tak suka. Tapi benda tu tetap jadi sebab ada hikmah. Dia tak berkait dengan kecintaan Allah. Kita tak boleh berani kata Allah suka iblis tu sombong dan juga kufur. Sama macam Abu Talib. Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Adakah Allah suka dia mati dalam keadaan beriman? Allah tak. Kita tak boleh kata Allah suka. Pasal Allah Ta'ala tak perintahkan untuk manusia untuk jadi kufur. Kan? Contoh yang lain, bencana alam. Banjir. Adakah kita boleh kata Allah suka berlaku banjir? Tak boleh. Sebab dia adalah iradah kauniyah. Kehendak Allah kauni, qadari. Allah tetapkan dia berlaku tetapi dia tidak berkait dengan kecintaan Allah.
Bila dia boleh jadi Allah cinta? Bila orang yang kena banjir, orang yang kena musibah, bala bencana tu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, muhasabah diri, memperbaiki diri, memperbaiki apa yang telah mungkin ada kesalahan, kesilapan, kelalaian, itu baru Allah suka. La'allahum yarji'un. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'di ma 'amilu. La'allahum yarji'un. Ayat tu kan. Untuk Allah rasakan sebahagian daripada apa yang mereka lakukan dan semoga mereka kembali kepadanya. Maknanya perintah Allah ketika berlaku musibah, bencana, bukan Allah suka bencana tu. Bukan Allah suka. Salah kalau kita kata Allah suka banjir. Tak boleh. Salah tu. Setengah orang kan, dia bila dia tengok berlaku musibah, bala bencana tu, dia kata Allah cinta kita. Tak boleh itlak macam tu. Salah. Tak betul tu konsep tu. Macam tu kalau orang kena bunuh, orang mati kena bunuh kan. Oh, Allah suka orang tu mati. Salah, tak betul. Sebab tu kita kena bezakan iradah kauniyah dengan syariah. Kan? Orang tu mati kena bunuh. Nanti kita kata Allah suka. Mana boleh? Itu iradah kauniyah syariah. Allah tak suka kan pembunuhan. Allah tak cintakan kerosakan. Jangan kita berani kaitkan sesuatu tu dengan kecintaan Allah tanpa ada dawabit ni, tanpa kita pegang dengan kaedah tadi. Tak, kan? Sama juga macam apa segala bencana dan sebagainya, kerosakan di atas muka bumi, kita tak boleh kait langsung dengan kecintaan Allah. Bila berlaku Allah cinta perkara tersebut, bila hamba dia buat benda yang Allah perintah. Sabar, kesabaran, itu sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi bencana, sabar dalam menghadapi kesusahan, itu baru Allah cinta. Tapi semata-mata kena bencana, kalau dia tak bersabar, tidak patuh kepada Allah, bahkan dia marah-marah Allah pula, dia menafikan qadar, takdir, dia tak beriman dengan takdir, itu boleh jadi kemurkaan Allah. Tapi berlaku sesuatu perkara itu semata-mata tidak menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa jelas kan? Faham? Baik. Jadi kita selesai membahaskan nama Allah Al-Hakim. Jadi naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukup sekarang ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.